Saya sudah live di Facebook, jadi mungkin kawan-kawan yang tonton live ini boleh share lah supaya yang lain boleh tengok sama-sama dengan kita. Kita akan mula tepat jam 8. Kita akan mula tepat jam 8. Jadi saya mohon kepada semua panel untuk bersedia. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita akan berbincang tentang menepani cabaran pendidikan di era pandemik. Webinar yang dijalankan oleh Cahaya Society. Cahaya Society ini merupakan siri yang keempat dan sebelum kita mulakan saya akan memperkenalkan dahulu apa itu Cahaya Society. Cahaya Society merupakan sebuah gerakan advokasi yang memfokuskan kepada pendidikan, terutamanya di Sandakan Sabah. Pendidikan ini diberikan kepada kanak-kanak marginal ataupun kanak-kanak terpinggir lah di kawasan Sandakan. Jadi mungkin berikutan dengan pandemik ini, kami pun salah satu gerakan yang terkesan dengan pandemik yang sedang kita hadapi.
Jadi sesuailah untuk kami bawa panel-panel hari ini, iaitu Saudara Rahman Imuda yang merupakan seorang editor di Nadi Mahasiswa dan juga seorang yang banyak terlibat di lapangan dan membuat kajian berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa, dan Cikgu Hajiria Bosman yang merupakan seorang guru di SMK Nabawan yang secara langsung terlibat jugalah, yang terkesan juga dengan era pandemik ini. Dan kita ada satu lagi panel iaitu Azwan Irwan, merupakan seorang cikgu di sekolah alternatif di Tawau, tetapi macam sepertinya dia menghadapi masalah. Tapi tidak apa, kita akan teruskan. Untuk webinar ini kita akan ada 3 sesi, iaitu pertama adalah berkaitan dengan soalan umum, kedua adalah soalan yang akan ditujukan kepada setiap panel, dan ketiga adalah soalan daripada orang yang menonton live inilah. Jadi untuk soalan yang pertama ini, soalan umum ini, saya akan bertanyakan kepada saudara Rahman Imuda. Menurut saudara, dengan keadaan pandemik yang kita hadapi sekarang ini, yang kita lihat tidak ada penghujungnya, apakah pandemik ini akan memberi kesan kepada pendidikan dalam negara, dan apa yang akan berlaku kepada pendidikan di dalam negara ini pada masa akan datang? Mungkin saudara Rahman boleh berikan pandangan. Terima kasih. Pertama sekali terima kasih kerana sudi mengundang saya untuk berkongsi serba sedikit pandangan saya tentang keadaan pandemik COVID-19 dan cabaran pendidikan yang ada di Malaysia. Rasanya malam ini saya akan lebih banyak membincangkan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa ataupun mereka yang belajar di institusi pengajian tinggi, kerana dua panel lagi merupakan seorang guru di sekolah pendidikan sekolah rendah, sekolah pendidikan yang boleh saya katakan formal, dan seorang lagi saudara Azwan merupakan seorang guru di sekolah alternatif yang mana memberi pembelajaran alternatif kepada pelajar-pelajar yang tidak mendapat peluang ataupun pelajar-pelajar yang kurang berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di sekolah institusi kerajaan. Jadi secara umumnya moderator bertanya tentang adakah COVID-19 ataupun pandemik kali ini memberi kesan kepada pendidikan negara. Sudah tentu ia memberi kesan yang besar. Dari kerangka mahasiswa, walaupun saya sudah 2 tahun bergraduasi, saya juga sering diundang ataupun kadang-kadang sering melakukan perbincangan dengan rakan-rakan yang masih lagi belajar. Mereka menghadapi cabaran yang besar kerana pandemik ini merupakan sesuatu yang baharu. Antara cabaran yang terbesar mereka alami apabila tidak ada satu arahan ataupun polisi yang jelas daripada kerajaan. Saya bagi contoh yang paling mudah, ketika tahun lepas, ketika buat kali pertama Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan pada 18 Mac tidak silap saya, ada universiti yang mengarahkan pelajar mereka untuk pulang ke kampung. Dan ada pula universiti yang mengarahkan untuk pelajar mereka tetap duduk di universiti. Keadaan ini menyebabkan berlaku kekeliruan yang sangat besar. Ini adalah contoh-contoh yang bagi saya sangat-sangat mudah untuk kita lihat betapa celarunya dasar ataupun arahan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa. Di samping itu juga, saya rasa ini masalah-masalah yang sangat-sangat selalu kita dengar. Masalah pertama sekali, masalah kekurangan jaringan internet ataupun tiada jaringan internet di tempat mereka tinggal. Kemudian sekiranya mereka mempunyai jaringan internet pula, mereka berkemungkinan berhadapan dengan masalah mereka terpaksa berkongsi gadget dengan adik-adik ataupun abang-abang yang juga akan mengadakan pembelajaran dalam talian. Jadi ini antara cabaran ataupun kesan-kesan pandemik yang pada pandangan saya sangat-sangat memberi kesan kepada mahasiswa. Dan satu lagi ingin saya sentuh adalah saya diberitahu daripada pensyarah dan daripada rakan mahasiswa terdapat satu fenomena yang mana pelajar kelihatannya kurang berminat dengan pembelajaran yang berlaku dalam talian. Saya tidak pasti sejauh mana kebenaran
dakwaan ini, tetapi saya percaya ia sedikit sebanyak akan memberi kesan lah, kerana saya rasa sangat berbeza kita belajar daripada rumah dengan komitmen-komitmen lain yang kita ada berbanding sekiranya kita belajar secara fizikal di universiti. Saya rasa untuk round pertama setakat itu saja. Saya ingin tegaskan memang ada impak yang besar, ada kesan yang besar COVID-19 terhadap situasi pembelajaran, terutamanya pembelajaran di institusi pengajian tinggi. Jadi itu saja untuk round yang pertama. Saya serahkan kepada moderator semula. Terima kasih kepada Saudara Rahman. Tadi Saudara Rahman bincangkan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa secara umumnya. Sekarang saya akan bertanya kepada Cikgu Hajaria sendirilah. Berikutan dengan keadaan pandemik yang kita hadapi sekarang. Apa kesannya kepada sistem pendidikan yang sekarang ini, apa kesan kepada sistem pendidikan dan apa yang mungkin akan berlaku pada pendidikan kita pada masa akan datang? Mungkin boleh berikan pandangan. Okey, terlebih dahulu terima kasih kerana Cahaya Society untuk menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi sedikit berkenaan yang bertajuk menepani cabaran pendidikan di era pandemik. Secara umumnya bukan sahaja sistem pendidikan diberi impak oleh pandemik pada masa sekarang, namun semua sektor ekonomi sosial pun terlibat sama. Dari segi sistem pendidikan, impak yang diterima oleh sistem pendidikan di negara kita adalah amat besar kerana murid-murid tidak dapat bersekolah seperti biasa, dan ini bukanlah norma yang biasa kita lakukan, dan ini merupakan norma baru. Dan semasa penutupan sekolah buat kali pertama adalah memberi kejutan kepada guru dan juga murid untuk menyesuaikan diri melalui pembelajaran secara atas talian. Dan sebenarnya pembelajaran atas talian ini memberi impak yang banyak bagi pandangan saya adalah pada kontra lah. Maksudnya lebih mencabar seorang guru dan juga memberi impak yang agak kurang baik kepada perkembangan murid itu sendiri, kerana mereka tidak dapat bersekolah seperti biasa, dan ini telah memberi tekanan emosi kepada murid dan juga guru yang mengajar. Okey, dan juga peratusan kehadiran murid bagi sesi pembelajaran atas talian ataupun bukan secara bersemuka amat tidak memberangsangkan, dan ini amat merisaukan semua guru-guru yang pastinya saya rasalah. Okey, kerana ketidakterlibatan murid itu disebabkan oleh masalah-masalah yang seperti Saudara Rahman kongsikan sebentar tadi, di mana murid sekolah juga menghadapi masalah peranti, akses internet dan juga alatan untuk digunakan untuk melakukan pembelajaran secara atas talian. Jadi secara keseluruhannya memang pandemik kali ini telah memberi impak yang besar terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Okey, untuk yang pertama ini sahaja yang akan saya kupaskan, dan mungkin kita boleh teruskan kepada topik yang seterusnya. Terima kasih kepada Cikgu Hajaria kerana berkongsi pandangan itu. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Saudara Azwan, tapi sepertinya Saudara Azwan sedang menghadapi masalah. Cikgu Azwan, ada di sana Cikgu Azwan? Mungkin Cikgu Azwan mengalami masalah jaringan. Jadi kita akan teruskanlah kepada soalan yang kedua kepada Saudara Rahman. Sambil-sambil itu kita tunggu Cikgu Azwan untuk masuk ke StreamYard. Soalan yang pertama ialah, menurut Saudara Rahman, apakah bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi dalam meneruskan kelangsungan pendidikan di era pandemik ini? Mungkin Saudara Rahman boleh berikan pandangan tentang soalan ini. Ya, lebih kurang seperti apa yang saya katakan pada sesi permulaan saya. Saya rasa apabila kita kena betulkan dulu, apabila kita bercakap tentang pendidikan di era pandemik COVID-19,
kita sedang bercakap tentang pendidikan dalam talian ataupun pendidikan yang membolehkan kita terlepas daripada jangkitan COVID-19 ataupun yang membolehkan kita memiliki risiko yang rendah untuk mendapat jangkitan COVID-19. Jadi cara yang terbaik setakat ini adalah mengadakan kelas dalam talian. Jadi kebanyakan cabaran itu akan berlangsung seputar isu kebolehan kita untuk belajar dalam talian. Jadi lebih kurang sama seperti apa yang saya katakan pada awal tadi. Saya boleh bahagikan kepada 3 masalah yang paling besar lah. Pertama sekali adalah teknologi dan gadget. Kita harus akui tidak semua pelajar memiliki teknologi dan gadget untuk membolehkan mereka belajar dalam talian. Terutamanya mereka-mereka yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah ataupun kita selalu sebut B40. Dan ini sangat bermasalah. Adakah kita ingin mengecualikan mereka dalam proses pembelajaran era COVID-19 hanya kerana mereka tidak memiliki gadget? Dan secara jujur saya tidak melihat satu inisiatif yang besar dilakukan kerajaan untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak memiliki gadget untuk sekurang-kurangnya diberikan gadget asas untuk belajar. Dan kemudian adalah cabaran kedua adalah isu internet. Isu internet bukanlah isu yang main-main seperti yang dipaparkan oleh saudari Bebe Ona ketika beliau terpaksa masuk ke hutan untuk mendapatkan signal internet. Jadi ada masih banyak tempat ataupun kawasan di Malaysia yang tidak mempunyai jaringan internet. Dan apa yang kita akan lakukan kepada kawasan-kawasan ini? Adakah kita akan minta pelajar-pelajar ini untuk duduk di asrama? Ataupun apa alternatif kepada mereka? Dan kemudian adalah literasi digital. Literasi digital bermaksud tidak semua pelajar mempunyai, walaupun pembelajaran dalam talian sangat mudah, cuma masuk ke kelas, keluar ke kelas, kemudian menaip untuk memberikan respon, tetapi kita harus ingat literasi digital mungkin berlaku dalam kalangan guru atau pensyarah. Kerana kebanyakan guru dan pensyarah adalah generasi yang belajar sebelum era digital. Jadi mereka berkemungkinan mempunyai cabaran yang tersendiri dalam mengendalikan kelas dalam talian dengan efisien. Jadi ini antara 3 cabaran yang bagi saya sangat besar yang perlu dihadapi oleh sistem pendidikan kita. Dan satu lagi, cabaran adalah tentang bebanan guru di peringkat sekolah menengah terutamanya, kerana mereka pada tahun ini mereka mempunyai 2 jenis kelas. Kelas pertama adalah kelas peperiksaan dan kedua adalah kelas bukan peperiksaan. Dan tidak silap saya, berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini, pelajar dari kelas peperiksaan harus datang ke sekolah secara fizikal, manakala pelajar yang tidak mempunyai kelas peperiksaan ataupun tidak mempunyai peperiksaan perlu duduk di rumah. Jadi bermaksud ada guru yang terpaksa mengajar secara fizikal dan dalam masa yang sama dia juga harus mengajar secara atas talian. Jadi ini akan memberikan bebanan yang sangat besar kepada guru dan pada pandangan saya seharusnya kata orang tu diberikan perhatian. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang saya lihat yang akan datang akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan. Tadi Saudara Rahmat ada memberitahu beberapa perkara yang menjadi cabaran, iaitu antaranya bebanan guru, teknologi dan gadget dan juga isu internet. Dan saya sekarang bertanya kepada Cikgu Ajeria, dan sebagai seorang yang bertugas di sekolah kerajaan, apakah yang sedang dihadapi dalam memastikan sesi pembelajaran itu berterusan dalam keadaan pandemik ini? Dan apakah pembelajaran secara dalam talian itu berkesan? Mungkin Cikgu Ajeria boleh bagi pandangan. Okey, terima kasih moderator. Berdasarkan soalan yang diberi tadi, apa yang saya boleh katakan di sini, seperti saya mengajar di sekolah di luar bandar, iaitu di kawasan pedalaman, iaitu yang terletak di Nabawan Pensiangan.
Okey, di mana kawasan ini kebanyakannya masyarakatnya kurang pendedahan dengan internet ataupun teknologi yang terkini. Jadi pada era pandemik ini adalah salah satu macam bebanan untuk penduduk di kawasan itu tersebut kerana anak-anak yang dihantar di sekolah perlu menjalankan pembelajaran secara atas talian. Pada mulanya kami cuba untuk menjalankan pembelajaran secara atas talian, namun peratusan murid yang mengikuti PDPC tersebut, PDPR tersebut agak mengecewakan. Jadi guru-guru telah memikirkan satu alternatif di mana kita telah menggunakan satu cara iaitu menyediakan modul di sekolah dan diserahkan kepada murid-murid yang terlibat. Okey, di mana di sini guru-guru telah menyediakan modul yang melibatkan silibus-silibus yang tertentu yang telah digariskan dalam panduan KSSM Sekolah Menengah, yang mana dengan cara ini kami dapat membantu murid kami agar tidak ketinggalan. Namun tidak dinafikan bahawa keadaan sekarang sebenarnya banyak memberi impak yang besar di mana murid sebenarnya ketinggalan daripada silibus pembelajaran yang sebenar berbanding sekiranya kita mengajar seperti waktu-waktu sebelum ini, iaitu murid datang ke sekolah dan cikgu mengajar. Dan jadual waktu juga telah diubah yang mana kita cuma menghadkan dalam 2-3 mata pelajaran dalam sehari. Hal ini demikian kerana mata pelajaran yang terlalu banyak ataupun latihan yang terlalu banyak diberikan kepada murid juga akan menyebabkan PDPR yang diusahakan oleh guru itu boleh tidak mencapai apa yang kita kehendaki. Jadi oleh itu guru-guru sebenarnya telah mengambil alternatif di mana mencetak sendiri tugasan-tugasan dan ada guru yang sanggup pergi naik board. Okay, seperti sekolah saya sendiri ada pasukan yang telah ditubuhkan untuk menghantar modul-modul tersebut masuk ke kawasan pedalaman yang berada di Pensiangan. Kalau orang Sabah mungkin semua boleh tahu Pensiangan itu keadaannya macam mana. Apa yang saya boleh katakan, usaha guru sebenarnya di Malaysia ini telah berusaha sebaik mungkin untuk membantu agar tidak ketinggalan. Namun kekangan-kekangan yang kita hadapi sekarang sukar untuk kita belajar seperti biasa. Jadi perkara ini sebenarnya memerlukan kerjasama daripada ibu bapa sendiri dan murid itu sendiri. Namun kita juga faham bahawa emosi murid semasa berada di rumah, belajar di rumah amat terganggu, yang mana terdapat juga murid yang mengadu kepada guru bahawa mereka tidak dapat fokus belajar di rumah disebabkan oleh gangguan daripada sekeliling, contoh ibu meminta tolong jaga adik ataupun adik mengacau abangnya sedang belajar, dan ini sebenarnya memberi impak kepada perkembangan emosi murid itu tersebut dan seterusnya menyebabkan mereka merasa tertekan, dan ini sangat membimbangkan semua guru di mana murid semakin lama makin mula hilang minat untuk belajar. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada Cikgu Hajaria kerana tadi Cikgu Hajaria ada membincangkan tentang bahawa pembelajaran dalam talian ini peratusannya mengecewakan dan sekolah sendiri telah membuat inisiatif untuk menyediakan modul dan diserahkan sendiri kepada pelajar yang belajar di sekolah tersebutlah. Jadi saya sekarang ingin bertanya kepada Cikgu Azwan. Cikgu Azwan, boleh dengar suara saya? Cikgu Azwan. Okey. Mungkin Cikgu Azwan masih lagi sedang berhadapan dengan masalah jaringan. Jadi saya akan teruskan soalan seterusnya ini kepada Saudara Rahman, iaitu soalan tentang apakah pandangan saudara tentang beberapa idea pembelajaran yang sedang dibangunkan untuk menangani masalah yang sedang dihadapi oleh sistem pendidikan negara kita sekarang. Mungkin saudara boleh bagi pandangan tentang perkara ini. Ya, secara jujur
mungkin kerana saya tidak terlibat dalam sistem pendidikan secara langsung dan saya bukan lagi mahasiswa, saya tidak melihat satu inisiatif yang benar-benar berimpak ataupun benar-benar besar dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Apa yang mungkin berlaku adalah kita hanya memindahkan kelas fizikal ke kelas dalam talian. Saya nampak itu adalah langkah yang paling jelas diambil. Kita mungkin sedang mencuba beberapa metod pembelajaran yang baru seperti memperkenalkan buku teks digital yang pada pandangan saya merupakan salah satu cara yang baik untuk membiasakan pelajar dengan buku digital. Tetapi secara umumnya saya merasakan kita terlalu perlahan dalam beradaptasi. Saya bagi contoh yang mudah. Misalnya dari sudut silibus pendidikan. Setahu saya kita tidak melakukan apa-apa terhadap silibus pendidikan. Kita masih beranggapan kadar pembelajaran yang sama masih boleh berlaku di kelas fizikal dan kelas digital. Apa yang saya maksudkan adalah katakan pelajar tingkatan 5 perlu belajar 9 subjek. 6 subjek asas dan mungkin 3 subjek elektif ataupun 5 subjek asas atau 4 subjek elektif. Dan apabila kita memindahkan pembelajaran di atas talian, kita masih lagi menggunakan hal yang sama. Mungkin kita boleh beradaptasi dengan sebagai contoh mengurangkan pembelajaran subjek ini kepada subjek-subjek yang penting sahaja. Mungkin subjek-subjek lain boleh diajarkan secara ringkas. Tetapi beberapa subjek yang difikirkan penting perlu diajar seperti biasa. Jadi bebanan guru dan bebanan pelajar itu akan mengurang kerana seperti yang saya rasa kita semua telah persetujui, pembelajaran di atas talian dan digital, di atas talian dan fizikal sangat-sangat berbeza. Kita tidak boleh menjangka pelajar akan mempunyai minat yang lebih kurang sama. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua adalah tentang saya rasa perlunya satu inovasi yang besar. Bagaimana kita boleh menjadikan pembelajaran dalam talian ini lebih menyeronokkan. Kerana seperti yang saya lihat pada hari ini di kebanyakan tempat pelajar hanya mendengar, kemudian guru akan membentang. Mungkin kita harus cari satu mekanisme yang lebih baik. Mungkin saya tidak tahu, mungkin menjadikan pembelajaran itu dalam bentuk game atau seumpamanya lah. Kita perlu berinovasi pada pandangan saya. Jadi secara umumnya ingin saya katakan saya tidak melihat satu inovasi ataupun kaedah pembelajaran yang baru ataupun yang boleh menyebabkan saya mengatakan wow. Ya, sama juga di peringkat pengajian tinggi. Bahkan lebih teruk, saya diberitahu pelajar ataupun mahasiswa mempunyai bebanan kerja yang berlebihan. Saya tidak tahu sama ini benar atau tidak, ataupun tapi apa yang ingin saya katakan berlebihan, dan mungkin kerana mereka beranggapan ataupun ada pensyarah yang beranggapan pelajar-pelajar ketika berada di rumah mereka sangat lapang dan mereka diberikan tugasan yang agak banyak. Tetapi realitinya tidak seperti itu, kerana di rumah seperti yang panel tadi katakan, panel yang lain katakan, ada bebanan lain. Kadang-kadang ibu bapa minta tolong, kadang-kadang kita harus menjaga adik dan seumpamanya. Jadi perkara ini pentinglah saya fikir untuk kita sama-sama renungkan untuk mencari satu inovasi yang benar-benar akan membantu pembelajaran dalam talian ini menjadi lebih kondusif. Itu saja dari saya. Terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh Saudara Rahman. Tadi mungkin Saudara Rahman boleh mungkin huraikan lagi apa pandangan tentang kenapa inisiatif yang diberikan itu dilihat perlahan, adakah dia disebabkan oleh orang yang mengurusnya atau ada permasalahan komunikasi atau macam mana? Mungkin Saudara Rahman boleh huraikan sikitlah tentang perkara itu.
Ya, kita sebenarnya dalam fasa yang belajar. Pada saya, pada peringkat awal, sebab kita hampir setahun menghadapi COVID-19. Jadi mungkin sekiranya hal masalah dari segi komunikasi ataupun pembelajaran yang tidak kondusif berlaku dalam katakan 3-4 bulan pertama, saya rasa ia boleh difahami kerana pelajar, guru, pensyarah, pengurusan sekolah dan universiti faham kita dalam satu tempoh masa yang tidak pernah berlaku dan kita boleh belajar. Masalah yang berlaku pada hari ini adalah setelah beberapa kali, misalnya contoh paling mudah masalah komunikasi lah bagi saya. Yang pertama, masalah komunikasi dalam memberi arahan kepada pelajar universiti contohnya. Kita sudah sedia maklum bahawa pada PKP ketika pertama kali dilaksanakan berlaku masalah komunikasi menyebabkan ada pelajar yang pulang, ada pelajar yang terkandas di kolej kediaman, ada pelajar yang tertanya-tanya tentang status mereka. Seharusnya ini dipelajari, tetapi ia tidak berlaku dan diulangi pada bulan September 2020 apabila pelajar ingin mendaftar. Akibat masalah komunikasi ini ada pelajar yang terkandas. Misalnya pelajar-pelajar yang ingin mendaftar di Universiti Malaya, tiba-tiba beberapa hari setelah mereka menempat tiket, setelah mereka sampai di Kuala Lumpur, pendaftaran pelajar baharu ditangguhkan. Keadaan ini menyebabkan pelajar dan ibu bapa ketika itu sangat marah kerana kita sudah ada contoh betapa masalah komunikasi menyebabkan kecelaruan, tetapi kita tidak belajar daripada peristiwa itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagi saya pembuat dasar, terutamanya kerajaan, bila kita kata pembuat dasar kerajaan, harus banyak mengadakan perbincangan yang kritikal dengan guru-guru, dengan ibu bapa dan dengan murid. Saya bagi soalan yang mudah. Sekarang di mana ibu bapa boleh berkomunikasi dengan guru dan pensyarah selain grup WhatsApp? Apa medium formal? Saya tidak pasti jika ada apa medium formal untuk guru dan ibu bapa berkomunikasi dengan anak mereka selain daripada grup WhatsApp yang mungkin boleh diperhatikan ataupun diseimbang oleh kementerian ataupun mungkin PPD misalnya. Jadi tidak ada. Jadi komunikasi dalam keadaan pandemik ini sangat penting dan itulah pada pandangan saya komunikasi merupakan masalah. Komunikasi dan perbincangan merupakan masalah utama dalam keadaan pendidikan pada hari ini. Terima kasih atas uraiannya lebih lagi daripada Saudara Rahman. Seterusnya saya akan pergi kepada Cikgu Hajiji. Saya Hajiria, Cikgu Hajiji, Cikgu Hajiria. Maafkan saya. Apakah cadangan yang mungkin Cikgu boleh berikan untuk melangsungkan pembelajaran ini ketika kita menghadapi musim pandemik ini? Mungkin Cikgu boleh bagi pandanganlah cadangan yang boleh dilakukan untuk kita berhadapan dengan untuk sistem pendidikan itu berhadapan dengan pandemik ketika ini. Saya silakan. Okey, terima kasih moderator. Okay, terlebih dahulu saya ingin menjawab sedikit, bukan menjawablah, cuma untuk menambah sedikit pandangan daripada Saudara Rahman tadi bahawa terlalu banyak subjek yang diajar di semasa pandemik ini. Sebenarnya kami daripada sekolah telah mengurangkan subjek-subjek teras sahaja yang kita terajar semasa atas talian ataupun sistem modular, iaitu menghasilkan modul untuk pelajar. Okey, yang mana contoh-contoh subjek teras adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Contoh subjek yang kurang diambil maksudnya tidak terlalu berat iaitu seperti PJK ataupun pendidikan civic itu kita telah kurangkan. Okey, yang mana ini sebenarnya untuk mengurangkan beban murid itu sendiri dan juga supaya guru lebih fokus untuk memfokus kepada mata pelajaran teras terutamanya untuk kelas-kelas peperiksaan. Okay, seperti kita sedia maklum pada tahun ini kita kemungkinan akan menghadapi dua kali SPM insya-Allah. Okay, yang mana SPM yang pertama iaitu untuk pelajar tingkatan 5 tahun 2020 akan mengambil pada bulan Februari ini dan seterusnya
untuk pelajar SPM 2021 akan ambil juga tahun ini, mungkin hujung tahun. Okey. Jadi di sini saya ingin tegaskan bahawa sebenarnya telah pihak sekolah itu sendiri, pihak PPD itu sendiri dan KPM itu sendiri sebenarnya telah mengkaji juga macam mana untuk membantu pelajar-pelajar kita. Namun situasi yang kita lihat sekarang adalah di mana saya ingin tegaskan bahawa di sini adalah situasi di bandar berbeza, situasi di luar bandar berbeza dan pedalaman juga berbeza. Sekiranya contoh-contoh alternatif yang telah kerajaan ambil pada pada masa sekarang ni untuk membantu pelajar, contohnya ada TV peperiksaan ataupun kita ada buku teks digital. Okey, untuk pelajar-pelajar saya contohnya yang mengajar di luar bandar, yang mana sekiranya ada buku teks digital pun belum tentu murid tersebut dapat akses. Okey, hal ini demikian kerana kita lihat kepada background keluarga tersebut, terdapat juga ibu bapa yang kurang berpengetahuan, minta maaf, yang mana mungkin kemungkinan ibu bapa tersebut tidak boleh membaca, tidak tahu ataupun murid-murid itu tidak ada gadget. Jadi benda-benda ini sebenarnya menghalang, adalah merupakan satu kekangan. Kemungkinan murid-murid di bandar tidak cikgu-cikgu yang mengajar di bandar tidak nampak itu adalah satu kekangan, tapi kami guru-guru di luar bandar sebenarnya itu adalah faktor utama kepada kekangan yang kita hadapi untuk mengajar murid. Jadi apa langkah yang boleh kita buat, yang kami lakukan pada masa sekarang untuk menjamin kelangsungan pembelajaran itu berlangsung adalah sistem menggunakan modul lah. Okay, di mana modul ni kita telah print di sekolah, kita telah siapkan nota kita dan kita akan berikan latihan. Dan sebenarnya untuk mendapatkan jawapan balik daripada murid itu juga amat sukar, walaupun kita ada grup WhatsApp. Kadang-kadang ada murid saya sendiri tidak dapat dihubungi. Okey, sebab berada di kawasan yang tidak ada langsung, bukan sahaja akses internet, tetapi juga line telefon pun tidak dapat dihubungi. Masalahnya kita call tidak dapat. Okey, jadi sebenarnya ini adalah kekangan besar bagi guru-guru di luar bandar. Okey, bukan itu saja kemampuan dan juga di mana bila background keluarga ni adalah di mana keluarga ni adalah keluarga petani ataupun berada di luar bandar yang kurang kesedaran bahawa kepentingan pendidikan itu amat penting untuk anaknya. Jadi pada masa pandemik ini kebanyakan murid-murid kemungkinan menolong ibu bapanya sebab mereka memerlukan wang untuk meneruskan hidup, di mana mereka lebih menghabiskan masa di luar bekerja berbanding duduk di rumah untuk melakukan kerja-kerja yang telah diberikan oleh guru. Dan sebenarnya hal ini amat membimbangkan guru-guru, yang mana kita cuba sebaik mungkin, unit kaunseling cuba sebaik mungkin untuk memberikan motivasi kepada murid-murid kita, walaupun sebenarnya medium yang kami gunakan pada masa sekarang adalah yang paling simple, iaitu grup WhatsApp, sebab itu sahaja yang kita boleh akses kepada ibu bapa dan juga murid-murid. Okey, bukan itu sahaja apa yang boleh, yang pendapat saya lah, cadangan saya. Ini berada di skop lingkungan kerja saya, yang mana cara yang berkesan yang kami boleh lakukan sekarang ni adalah membantu pelajar dengan menggunakan sistem modular. Kalau sistem atas talian, iaitu menjalankan kelas Google, menjalankan kelas secara atas talian tidak berkesan bagi kawasan di pedalaman, disebabkan oleh kekangan peranti akses kepada internet. Benda ni bukan main-main ataupun bukan disengajakan, tetapi kemungkinan dia mampu untuk membeli data internet tapi kawasan tersebut tidak ada internet. Okay, seperti guru juga, kadang-kadang guru pun mengalami kekangan yang sama untuk menghadiri meeting secara atas talian pun disebabkan oleh kekangan-kekangan tersebut. Dan juga apa yang boleh saya kongsikan di sini, bahawa bukan semua pelajar, bukan semua background pelajar mampu untuk membeli gadget ataupun mereka tahu, dan juga kadang-kadang sistem modul ni pun juga susah untuk disampaikan kepada pelajar kami kerana laluan untuk sampai ke kawasan rumah mereka tersebut agak sukar untuk dilepasi. Contohnya berada di saliliran yang mana memerlukan salinatan ataupun yang memerlukan seorang guru tu untuk masuk menggunakan 4x4, 4 wheel, dan juga menaiki board baru sampai kawasan tersebut. Jadi pembelajaran tu disebabkan oleh hal-hal macam ni,
struktur bumi menghalang kita untuk meneruskan pembelajaran tersebut. Tapi apa yang saya boleh banggakan dengan pelajar-pelajar di luar bandar ni, mereka amat menghormati guru, yang mana mereka berusaha juga untuk keluar seorang wakil untuk tunggu seorang guru itu mungkin di ada satu kawasan yang kita telah tetapkan dan untuk mengambil model-model tersebut. Tapi tidak dinafikan bahawa agak sukar untuk kami mendapat semula jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid. Minta maaf. Okey, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pandangan Cikgu Gigi itu. Mungkin tadi Cikgu Gigi ada bagi tahu bahawa di luar bandar, Cikgu sudah mengusahakan untuk menghantar modul kepada pelajar-pelajar di sana. Adakah cara ini berkesan dan adakah ini akan memberikan kesan kepada pembelajaran yang mengikut silibus mereka? Mungkin Cikgu Gigi boleh bagi pandangan. Okey, kalau secara umumnya pembelajaran secara bersemuka adalah pembelajaran yang paling berkesan sebab kita merangkumi semua aspek murid, iaitu aspek jeris, jasmani, emosi, sosial dan rohani. Okey, yang mana sekiranya pembelajaran ini secara modul ni, kita penghantaran secara modul ini hanya dapat membantu murid setakat ini pada masa ini. Namun sekarang kerajaan telah mengambil alternatif di mana murid peperiksaan iaitu murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 boleh kembali ke sekolah pada 20 hari bulan ini dan boleh duduk di asrama yang telah disediakan. Okey, sebenarnya itu adalah satu alternatif yang baik bagi saya lah, yang mana murid-murid ni lebih fokus bila berada di sekolah berbanding mereka berada di rumah, dan guru itu tersebut dan guru juga sebenarnya telah diarahkan untuk membuat kelas-kelas tambahan sebagai tambahan untuk mengejar semula yang kita telah ketinggalan pada tahun lepas. Dan jadi perkara ini sebenarnya membantu murid itu secara tidak langsung. Okey, di mana sistem model tadi, apa keberkesanannya? Keberkesanannya hanyalah buat sementara waktu. Maksud saya dia bukanlah sepenuhnya berkesan ataupun sepenuhnya membantu, sebab sebenarnya murid ketinggalan dalam silibus-silibus pembelajaran sebab kita telah mengurangkan subjek-subjek tersebut dan kita hanya fokus kepada subjek-subjek yang maksud saya yang teras. Okey. Jadi dengan cara sistem modul ini sahaja kita dapat memastikan kelangsungan PDPR itu berlangsung semasa pandemik, dan kami guru-guru sebenarnya berharap semoga kita punya negara ni akan kembali seperti biasa dan kami boleh mengajar seperti biasa, murid dapat datang ke sekolah seperti biasa supaya pembelajaran dan pengajaran itu berlangsung dengan lebih efektif. Terima kasih Cikgu Gigi atas penguraian yang lebih lagi tadi. Sekarang saya ingin bertanya lagi lah satu soalan kepada Saudara Rahman. Mungkin ini antara soalan yang penting juga. Saudara antara yang terlibat sendiri dalam mungkin mendengar masalah mahasiswa dengan keadaan pandemik ini, apakah kesan ini akan memberikan kepada maksudnya macam mahasiswa itu akan susah untuk mengakses kepada alam pekerjaan selepas ini. Mungkin Saudara Rahman boleh bagi pandangan pasal inilah sebab mungkin sekarang ni mahasiswa banyak hadapi hanya pembelajaran dalam talian dan diberatkan dengan kerja bebanan. Jadi mungkin dia akan memberikan kesan sedikitlah kepada alam pekerjaan selepas ini. Mungkin Saudara Rahman boleh bagi pandangan tentang perkara ini. Ya, saya berpeluang terlibat sedikit dengan perbincangan masalah graduan dan industri. Sebenarnya sebelum COVID-19 terjadi pun, mahasiswa ataupun graduan memang menghadapi masalah mencari pekerjaan kerana berlakunya mismatch. Maksudnya bekalan graduan setiap tahun berlebihan sehingga pasaran buruh kita mempunyai lambakan graduan dan kerja-kerja yang wujud di industri sendiri pun kebanyakannya hanya memerlukan SPM ataupun kerja-kerja yang berkemahiran rendah. Jadi itu situasi sebelum COVID-19.
Dan apabila COVID-19 datang pula, apa yang kita bimbang adalah generasi COVID ataupun generasi siswa era COVID kita akan panggil sebagai the lost generation ataupun generasi yang hilang. Maksudnya generasi yang selepas pandemik habis, mereka generasi yang tiada hala tuju dan tertanya-tanya tentang diri mereka, kerana COVID-19 adalah sesuatu yang baru berlaku dan mereka belajar dalam talian dan sedikit sebanyak ia akan memberi kesan kepada kualiti graduan yang akan dikeluarkan. Contoh paling praktikal dalam isu ini adalah pelajar internship ataupun pelajar praktikal. Pelajar praktikal namanya pun praktikal. Jadi pelajar praktikal pada kebanyakan tempat seharusnya belajar ataupun turun kerja secara fizikal, masuk ke office, kemudian buat kopi, kemudian buang sampah. Ini adalah kerja-kerja pelajar internship. Kemudian dia akan diajar sedikit photostat dokumen, kemudian dia diajarlah kalau dia dapat syarikat yang bagus, dia akan belajar benda-benda yang sepatutnya lah. Diajar untuk berkomunikasi, kemahiran insania, ilmu-ilmu yang diperlukan sebelum masuk ke dunia industri sebagai graduan. Tetapi apabila COVID-19 datang, ada syarikat yang mengambil pelajar praktikal ataupun pelajar internship secara dalam talian. Jadi saya tidak nampak perbezaan yang besar belajar sebagai internship di dalam talian dengan belajar ilmu-ilmu baru di YouTube. Saya tak nampak beza itu secara jujurnya. Tapi saya nampak beza yang besar masuk ke office kemudian disuruh buat kopi dengan belajar buat kopi dari YouTube. Jadi saya nampak ini adalah masalah yang besar lah dari segi sudut kualiti graduan yang kemungkinan besar akan terkesan akibat kelas dalam talian dan tidak wujud kelas fizikal. Kerana di universiti sebenarnya selain ilmu, kita sebenarnya diajar untuk berkomunikasi sesama rakan-rakan kita. Kemudian di universiti kita berpeluang untuk mengikut organisasi. Dan apabila kita berorganisasi sebenarnya ia umpama bekerja di syarikat. Kita ada ketua, kemudian kita akan ada mengadakan mesyuarat, kemudian kita akan ada isu-isu penting yang kita akan berbincang ataupun berbahas ataupun berlawan hujah secara kritikal di dalam mesyuarat. Jadi ilmu-ilmu ini penting untuk seseorang itu sebelum dia menjadi graduan, dan saya nampak ia tidak berlaku secara efisien ataupun secara yang sepatutnya akibat pandemik COVID-19. Jadi ya, ia akan memberi kesan. Kalau sebelum ini pelajar ataupun graduan susah untuk mendapatkan pekerjaan, saya percaya selepas ini lebih susah kerana satu dari sudut kualiti, kedua adalah dari segi sudut ekonomi. Apabila COVID-19 datang, kita nampak berapa banyak syarikat yang terpaksa menutup operasi, terutamanya dari industri pelancongan misalnya ataupun perhotelan. Kita nampak banyak syarikat yang terpaksa menggulung tikar dan ia akan memerlukan sedikit masa untuk ekonomi kembali kepada paras yang normal. Walaupun unjuran kita pada belanjawan 2021 tahun ini agak optimis yang kita akan mencapai peningkatan ekonomi yang drastik, tetapi saya tetap merasakan pada tahun ini kita juga akan menghadapi masalah ataupun pertumbuhan ekonomi yang lebih kurang sama pada tahun lepas, dan mungkin pada tahun 2022 apabila kita berjaya memberikan vaksin kepada mungkin 90 hingga ke 95% rakyat Malaysia, barulah ekonomi itu akan meningkat semula dan akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk graduan. Jadi itu pandangan saya dalam isu ini. Terima kasih atas pandangan saudara Rahman tadi berkaitan dengan soalan. Seterusnya sekarang ini adalah sesi soal jawab daripada penonton yang menonton secara langsung ini. Mungkin siapa-siapa yang menonton secara langsung ini boleh mengajukan soalan kepada panel dan panel akan menjawab soalan tersebut. Di sini ada soalan pertama untuk Cikgu Hajiria, mungkin sesuai untuk dijawab oleh Cikgu Hajiria. Saya tayang di sinilah.
Bagaimana mahu menaikkan motivasi murid tingkatan 5 batch 2020? Hal ini demikian kerana mereka telah melepas tarikh yang sepatutnya mereka duduki exam SPM. Bahkan pembelajaran mereka juga terganggu di mana PDP secara bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Jadi bagaimana atau apakah cara yang dilakukan oleh KPM untuk menaikkan motivasi mereka? Mungkin Cikgu Ajaria boleh bagi pandanganlah tentang perkara ini. Okey, terima kasih kepada moderator dan pengaju soalan. Itu siapa tadi? Najah. Okey. Nur, Bagaimana kita untuk meningkatkan motivasi murid SPM? Okey, yang mana sekarang ni sebenarnya pihak PPD, pihak KPM sebenarnya telah mengarahkan bahagian unit kaunseling untuk sentiasa memantau perkembangan murid-murid ataupun masalah murid-murid yang ada di sekolah, terutamanya untuk kelas-kelas peperiksaan yang paling mendapat impak, iaitu pada tahun lepas kita tidak dapat menjalankan peperiksaan yang besar iaitu SPM. Okey, di mana guru-guru kaunseling ni sebenarnya kalau saya tidak silap mereka telah menganjurkan beberapa aktiviti secara atas talian ataupun telah membuka peti aduan kepada murid-murid. Jadi bila murid-murid ini rasa tertekan atau mereka boleh berhubung terus kepada guru yang guru kaunseling tersebut. Namun tidak dinafikan juga mungkin murid lebih selesa untuk berhubung dengan guru-guru yang mereka kenali sendiri seperti guru kelas atau guru mata pelajaran. Jadi sebenarnya guru-guru sendiri telah memberi motivasi kepada murid tersebut untuk meneruskan apa yang mereka telah lalui selama ini, iaitu mereka perlu menghadapi SPM sebab SPM ni adalah satu peperiksaan yang amat penting yang akan menentukan masa depan seseorang. Okey, yang mana adalah merupakan satu batu loncatan di mana peringkat seterusnya kita ke mana. Okey, jadi dengan cara yang pertama sekali adalah motivasi daripada guru itu sendiri, dan seterusnya juga kita dapat lihat bahawa kerajaan sendiri telah telah mengambil alternatif di mana kita boleh lihat macam mana iklan-iklan ataupun yang telah disebar-sebarkan dalam media sosial ataupun sebagainya untuk membantu murid-murid. Contohnya telah mengadakan TV untuk peperiksaan ataupun kita telah menyediakan buku digital. Jadi sebenarnya benda ini adalah bantuan kepada murid untuk terus meneruskan pembelajaran seperti biasa. Dan bagi saya sendiri sebenarnya motivasi seorang murid itu dapat ditingkatkan sekiranya guru yang mereka kenali itu ataupun guru yang mengajar itu sendiri ambil peranan untuk membantu murid mereka sendiri. Okey, sebab kan kita telah tubuhkan grup kelas, grup mata pelajaran. Jadi di situ sebenarnya guru-guru telah mengambil inisiatif sendiri untuk membantu murid-murid mereka, sebab kita faham murid remaja ni jiwa dia memberontak, okey, dan kita sendiri pun telah melalui proses itu. Jadi dengan cara memberi motivasi ataupun dorongan ataupun guru-guru menyediakan satu macam hadiah. Okay, contohnya siapa murid yang akan SPM dia dapat berapa A, cikgu akan bagi reward macam ni, okay, penghargaan macam ni. Sebenarnya itu adalah token ekonomi namanya. Itu sebenarnya dapat menarik motivasi murid, menarik minat murid untuk terus belajar. Dan juga ibu bapa sendiri sebenarnya perlu main peranan untuk membantu anak mereka untuk bermotivasi dan tidak tertekan dengan situasi yang kita alami sekarang lah. Jadi bantuan daripada ibu bapa, guru, rakan-rakan dan juga orang sekeliling amat penting dalam menyokong murid-murid yang bakal mengambil SPM untuk menghadapi cabaran secara mental, fizikal buat masa sekarang. Saya harap dapat menjawablah persoalan tadi. terima kasih Cikgu Hajiria. Mungkin saya harap yang soalan tadi itu telah dijawablah oleh Cikgu Hajiria. Mungkin ini adalah soalan daripada Saudara Mukmin Nantang. Adakah wajar kerisauan kita sebenarnya? Pendidikan kita terlalu memikirkan hal-hal teknikal, bukan falsafah dan tujuan asal berpendidikan, sehingga kan kita gagal berasimilasi atau menepani realiti semasa. Dan mungkin ini boleh diberikan, mungkin Saudara Rahman boleh bagi pandangan tentang pendapat yang diberikan oleh Saudara Mukmin Nantang inilah. Saya persilahkan.
Ya, ini adalah perbincangan yang saya rasa selalu saya lakukan dengan saudara Mukmin sendiri dan dengan rakan-rakan yang lain juga tentang falsafah pendidikan Malaysia. Ya, adakah ini adalah satu, saya bimbang jugalah sebab kadang-kadang bila bercerita tentang isu ini kita takut audiens ataupun masyarakat yang mendengar tersalah faham tentang apa yang kita ingin utarakan, tetapi tidak salah untuk mungkin saya menyentuh serba sedikit tentang kita harus mempunyai falsafah pendidikan yang lebih matang ataupun lebih baik daripada apa yang kita ada hari ini. Kita dapat lihat sebenarnya falsafah pendidikan kita hari ini lebih kepada menyiapkan pelajar di peringkat sekolah menengah ataupun universiti untuk semata-mata untuk masuk ke pasaran buruh ataupun dalam bahasa mudahnya menjadi pekerja. Kita harus ada falsafah pendidikan yang menjadikan seorang pelajar itu bukan semata-mata mahu cemerlang dalam peperiksaan. Tidak salah untuk jadi pelajar cemerlang dalam peperiksaan, bahkan lebih baik. Tetapi kita tidak mahu ada pelajar yang semata-mata hati dan jiwanya tertumpu kepada peperiksaan. Kita mahu pembelajaran menjadikan kita seorang manusia yang bertanggungjawab dan lebih baik. Dan apabila kita dapat mencapai tujuan yang seperti ini, saya tidak rasa akan wujud ataupun akan kuranglah isu-isu seperti pelajar kurang berminat, akan kuranglah isu seperti pelajar-pelajar rasa kecewa kerana tidak dapat mengambil peperiksaan SPM. Ia akan kurang kerana falsafah pendidikan yang seperti ini akan menjadikan pembelajaran itu lebih seronok. Dan saya dapat lihat ia dapat dibuktikan secara idea ataupun secara konsep. Saya berpengalaman ataupun saya ada pengalaman yang sangat sedikit untuk melihat bagaimana pembelajaran berlaku di sekolah alternatif misalnya. Sayang Cikgu Azwan tidak dapat bersama kita pada malam ini. Mungkin dia sedang hiking ataupun mungkin dia sedang berjogging. Saya tidak tahu ataupun mungkin dia sedang bercuti. Dia mungkin akan menceritakan bagaimana keadaan di sekolah alternatif, tetapi dari pemerhatian kasar saya kita dapat lihat betapa seronoknya anak-anak ini belajar ya. Sedangkan setiap saya daripada cerita-ceritanya di Facebook kita dapat lihat pelajar-pelajar mereka saya percaya di Cahaya Society pun lebih kurang sama. Pelajar-pelajar mereka siap bertanya bila lagi akan diadakan kelas fizikal kerana mereka rindu ingin ke sekolah, kerana mereka tidak mempunyai tekanan peperiksaan, mereka tidak mempunyai satu falsafah pendidikan untuk mungkin untuk bekerja di peringkat yang kata orang tu high end jobs ataupun kerja-kerja peringkat tinggi yang memerlukan ijazah dan seumpamanya. Mereka belajar, mereka diajarkan untuk menjadi lebih baik, mereka diberikan ilmu-ilmu untuk kata orang untuk survive dan untuk menjadikan mereka insan yang lebih berkualiti. Keadaan ini melahirkan satu suasana pembelajaran yang kondusif dalam keadaan sumber yang begitu terhad. Jadi inilah yang sebenarnya saudara Mukmin cuba tanya kita. Adakah kerisauan kita pada hari ini sebenarnya di tempat yang betul? Atau patutkah kita halakan kerisauan kita ini kepada falsafah pendidikan itu sendiri? Jadi ini saya rasa satu persoalan yang harus dijawab oleh orang-orang di luar sana. Kerana saya rasa tidak elok saya memberikan jawapan kepada persoalan ini kerana mereka perlu mencapai satu tahap pemikiran yang memikirkan tentang falsafah. Kerana saya rasa ia sudah lama dibincangkan tetapi kurang orang yang melakukan sesuatu untuk menjadikan falsafah pendidikan kita lebih manusiawi dan lebih sesuai pada era masa kini. Itu jawapan saya kepada soalan Mukmin. Terima kasih atas pandangan Saudara Rahman, dan mungkin kita boleh tengok lagi saudara mungkin ada tambah soalan lagi dan ini mungkin sesuai untuk dijawab oleh kedua-dua panel. Adakah bermasalah kalau pelajar tidak ambil SPM atau peperiksaan lain? Universiti tutup, peluang pekerjaan semakin kecil. Dan mungkin ini saya ajukan terlebih dahulu kepada Cikgu Hajar ya untuk menjawab
persoalan yang diajukan oleh saudara Mukmin. Okey, terima kasih saudara Mukmin Nantana. Adakah bermasalah kalau pelajar tidak ambil SPM atau peperiksaan lain? Universiti tutup, peluang pekerjaan semakin kecil. Okey, saya cuba jawab untuk persoalan ini. Okey, kalau saya salah tolong betulkan. Okey, yang mana sebenarnya kalau kita lihat secara umumnya peperiksaan yang penting di Malaysia ni adalah salah satunya adalah sijil peperiksaan SPM yang kita panggil SPM, yang mana sebenarnya kita tidak boleh cakap peperiksaan tu tidak penting sebab melalui peperiksaan di situlah murid itu ditafsir. Okey, ditafsir daripada segi IQ-nya. Okey, yang mana dengan adanya peperiksaan secara bertulis hitam putih yang mana kita dapat menunjukkan bukti untuk membantu pelajar tersebut untuk terus ke peringkat seterusnya. Jadi peperiksaan SPM di Malaysia adalah penting untuk seorang insan itu pun atau individu itu sendiri ataupun kita sendiri untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Okey, universiti tutup, pekerjaan semakin kecil. Okey, sebenarnya kita berlaku sekarang ni adalah disebabkan oleh pandemik dan kemungkinan selepas insya-Allah kalau pandemik ini berakhir, kemungkinan kita akan kembali kepada sistem pendidikan yang asal ataupun kita akan lebih baik daripada sebelum ini. Jadi sebenarnya universiti tutup sekarang ni, universiti tutup tapi pembelajaran itu tetap dijalankan dan murid-murid dan pelajar-pelajar universiti juga saya difahamkan tetap membentangkan diorang punya final peperiksaan, final pembentangan. Jadi dengan adanya degree ataupun ijazah sarjana muda, master dan semuanya sebenarnya membantu seseorang itu untuk mendapatkan pekerjaan dalam sektor-sektor tertentulah. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini, ya memang sijil peperiksaan Malaysia ataupun SPM sangat penting untuk sebagai hala tuju seseorang murid itu untuk masuk ke bidang yang mana. Mungkin Saudara Rahman boleh tambah lagi lah. Terima kasih. Saudara Rahman mungkin mau tambah apa tentang persoalan yang diajukan oleh saudara Mukmin? Ya, okey, secara mudahnya sebelum ada yang salah faham, apabila kita bercakap tentang falsafah pendidikan yang lebih baik, kita tidak mengatakan peperiksaan tidak penting ataupun kita tidak mengatakan pekerjaan tidak penting. Kita mengatakan kita mungkin memerlukan satu sistem penilaian. Yang kita selalu bincangkan ataupun yang selalu kita kritik adalah sistem pendidikan yang terlalu bergantung kepada peperiksaan misalnya. Jadi menjawab kepada soalan Mukmin, kita akan lihat daripada beberapa sudut lah. Pertama sekali, apa terjadi jika SPM tidak ada? Okey, mungkin akan ada satu peperiksaan yang lain. Misalnya yang sama taraf dengan sijil pelajaran Malaysia digabungkan, contohnya batch 2020 dengan 2021, kerana bagi saya ini adalah batch yang paling celaru. Sebab tahun ni pun kita ada 2 SPM, misalnya kerajaan mengambil keputusan akibat kan pandemik ni adalah hal yang tidak pernah terjadi, COVID-19 at least. Jadi mungkin kerajaan boleh menggabungkan kedua-duanya, kemudian cipta satu peperiksaan, sijil peperiksaan khas misalnya, sijil peperiksaan khas Malaysia. Kemudian digabungkan, tidak ada masalah. Itu contoh alternatif saja. Dari segi struktural, SPM diperlukan kerana ialah kita tahulah seperti yang panel tadi katakan, hala tuju mereka. Selepas SPM mereka memerlukan sijil itu untuk pergi ke matrikulasi, STPM, diploma ataupun asasi. Jadi ia akan bermasalah sekiranya kita tidak ada SPM, tetapi dia boleh digantikan, tidak semestinya tidak boleh digantikan dengan sijil yang setara dengan SPM. Dari segi sudut pekerjaan, secara jujurnya saya ingin katakan sebenarnya apabila kurang pelajar masuk ke ini secara jahat lah saya kata, apabila kurang pelajar masuk ke universiti kerana tak ada SPM, secara asasnya bekalan buruh pun akan berkurangan dan persaingan dalam kalangan buruh itu pun akan berkurangan, tetapi itu secara jahat lah. Tapi sebenarnya kita perlu SPM dan
dari sudut pekerjaan, kerajaan ataupun badan-badan bertanggungjawab perlu melakukan sesuatu kerana kita tidak mempunyai peluang pekerjaan yang besar dan pelajar-pelajar di universiti dan sekolah harus diberitahulah perkara ni. Kita sebenarnya kurang pekerjaan. Masalah sekarang kalau kita tengok iklan universiti, terutamanya universiti swasta, kita seolah-olah diberitahu dalam iklan tu, okey, masuk universiti kami, keluar mesti dapat kerja. Ini bagi saya satu imajinasi ataupun satu angan-angan mak jenin. Jadi kita harus beritahu realiti kepada pelajar bahawa realiti di industri itu sangat kejam. Jadi itu pandangan saya untuk soalan ini. Terima kasih atas pandangan oleh Saudara Rahman, dan ini mungkin merupakan, bukan mungkinlah, ini adalah soalan terakhir dan sesuai juga untuk dijawab oleh kedua-dua panel. Ini soalan daripada Saudara Mukmin juga, kita naikkan. Jadi soalannya, benarkah pendidikan kita hari ini memikirkan keadaan anak-anak atau kita cuma mahu mengejar KPI guru, kemauan kerajaan dan keperluan tenaga kerja? Ini mungkin Cikgu Hajaria boleh jawab soalan ini. Okey, terima kasih kepada pengaju soalan sekali lagi, iaitu Saudara Mukmin. Benarkah, apa soalannya tadi? Benarkah pendidikan kita hari ini memikirkan keadaan anak-anak atau kita cuma mahu mengejar KPI guru, kemahuan, macam itulah, kemahuan keperluan kerja. Okey, sebenarnya pendidikan yang ada pada masa kini pada pandangan saya, sebenarnya kita memikirkan anak-anak. Okey, di mana kalau kerajaan telah menggariskan beberapa kriteria untuk memasuki sektor ini, sektor itu. Okey, dan guru diberikan KPI ataupun standard prestasi. Okey, guru kena capai KPI. Guru mencapai KPI adalah untuk meningkatkan prestasi murid tersebut secara tidak langsung. Okey, KPI guru tercapai, prestasi murid tercapai. Okey, dan juga sekiranya dua-dua tercapai, kita dapat mencapai ataupun menyalurkan tenaga kerja yang diperlukan oleh pihak kerajaan ataupun mana-mana sektor yang memerlukan. Jadi, semua pihak sebenarnya adalah memerlukan, saling memerlukan. Okey, tapi apa yang boleh saya simpulkan di sini ataupun saya tekankan di sini bahawa sebenarnya pendidikan di Malaysia adalah mementingkan murid-murid tersebut sebab kita mahu menghasilkan satu modal insan yang seimbang, iaitu seimbang daripada segi jeris yang seperti kita sering perkatakan, jasmani, emosi, sosial dan rohani. Okey, jadi dengan cara mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada guru tersebut atau standard prestasi dalam suatu kerja, maka murid pun terkesan dengan apa yang telah guru capai ataupun guru telah sediakan. Okey, sebenarnya KPI guru itu disediakan supaya pencapaian murid dapat ditingkatkan. Kalau kami bekerja tanpa KPI ataupun bukan setakat guru, apa-apa pekerjaan pun, bekerja di bank ataupun sektor-sektor tertentu, okey, memerlukan KPI yang tersendiri. Jadi apa yang saya boleh bagi pandangan saya, sebenarnya KPI guru ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan ataupun keperluan kerajaan, okey, sebenarnya itu adalah satu apa yang kita boleh panggil adalah satu panduan supaya kita dapat melahirkan modal insan yang dapat melengkapi kuota yang diperlukan dan seterusnya mereka boleh bekerja di dalam sektor-sektor yang telah dibuka untuk anak-anak pada masa akan datang lah. Itu jawapan saya. Terima kasih Cikgu Hajaria. Mungkin Saudara Rahman ada mahu menambah tentang pandangan yang diajukan oleh Saudara Mukmin ini? Soalan ni, ya, saya adalah orang yang selalu berbincang juga dengan Mukmin dan ini antara perkara yang banyaklah kami bincangkan. Dan saya pun tidak pasti sama ada pandangan kami mungkin agak idealis, tapi secara jujurnya saya ingin katakan sistem pendidikan kita terlalu banyak yang perlu diubah dari sudut falsafahnya. Kerana setiap, saya rasa ini kalau dengar mungkin sudah bosan ataupun klise kerana telah kerap kita dengar bahawa kita menyamaratakan pelajar-pelajar yang ada di sekolah. Sistem pendidikan kita tidak kisah
tentang minat anak-anak ini. Kalau anak-anak ini mahir menulis, melukis, dibagi sama minat menyanyi misalnya, minat menari ataupun minat jadi arkitek apa semua, kita tidak kisah apa minatnya, tapi kita bagi mereka duduk peperiksaan, kita anggap semuanya ada kemahiran dan kemampuan berfikir yang sama dengan memberikan satu peperiksaan yang seragam. Jadi ini sesuatu yang perlu diubahlah. Jadi menjawab kepada soalan Mukmin, mungkin secara ringkas dan mudahnya saya boleh katakan, itulah yang saya boleh katakan, kita harus memperbaiki banyak sebenarnya dalam sistem pendidikan formal kita. Kerana saya baru membaca satu artikel petang tadi daripada Prof. Jomo, Dr. Jomo, yang merupakan penasihat penyelidik di Khazanah. Katanya ketika pandemik, golongan yang paling terkesan adalah kanak-kanak. Misal dia bagi contoh yang mudah. Terdapat kanak-kanak yang yang ketika sebelum pandemik mendapat rancangan bantuan makanan RMT, pada kali ini ketika pandemik kerana tidak sekolah tidak dapat, dan ini akan memberi masalah dari segi nutrisi dan jangka masa panjang. Jadi ya, sekolah tidaklah mengabaikan anak-anak secara terus, mereka memberikan RMT dan beberapa bantuan lain, tapi dari segi falsafah pendidikan kita, di situlah masalahnya. Kita membunuh banyak kreativiti dan bakat kerana peperiksaan kita yang bagi saya sangat-sangat lapuk zaman 60-an 70-an, yang kita perlu ubah. Kita perlu cari inovasi bagaimana kita ingin bantu anak-anak mengasah minat dan bakat mereka berbanding memberikan peperiksaan yang seragam. Jadi itu jawapan ringkas saya. Terima kasih Saudara Rahman, dan saya harap apa yang disampaikan tadi mungkin boleh menghilangkan sedikit kegundahan Saudara Mukminantang. Jadi ini adalah sesi terakhir. Saya akan meminta untuk staf panel menggulung ataupun membuat konklusi berkaitan dengan perbincangan kita pada malam ini. Saya akan mulakan dengan Cikgu Hajariah terlebih dahulu. Okey, terima kasih Saudara Suardi. Okey, mendepani cabaran pendidikan di era pandemik, itulah kita punya tajuk pada malam ini. Okey, seperti yang saya katakan tadi sebelum ini, bukan mudah untuk kita menghadapi masalah ini. Sistem pendidikan, sistem ekonomi ataupun sosial di negara kita juga terkesan. Semua aspek pun telah terkesan, semua sektor pun telah terkesan. Jadi saya sebagai seorang guru di sekolah kebangsaan sangat berharap semoga kita dapat pandemik ini dapat berakhir dengan secepat mungkin agar pembelajaran dan pengajaran murid itu dapat dijalankan secara semuka. Sebabkan kita amat membimbangkan sekiranya murid hanya belajar atas talian, yang mana agak sukar untuk guru memantau ataupun memberi pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik dan kondusif kepada kanak-kanak tersebut. Di samping kita risau juga perkembangan sosial murid tersebut terjejas, atau kerana sekiranya mereka tidak bersekolah, keadaan yang kita dapat lihat mana mereka tidak bergaul dengan rakan-rakan, tidak bergaul dengan orang luar. Jadi menyebabkan mungkin kemahiran berkomunikasi itu agak kurang, dan apabila pandemik ini berakhir dan mereka mula melangkah ke alam universiti ataupun alam pekerjaan, akan menjejaskan prestasi murid tersebut. Jadi ini amat membimbangkan kita semua. Di samping perkara yang membimbangkan juga adalah kesihatan mental semua yang terlibat, iaitu guru dan juga murid. Hal ini demikian nampak remeh dan tidak dapat dikesan secara mata kasar, tetapi amat memberi impak kepada kehidupan seseorang. Jadi saya amat mengharapkan agar pandemik ini berakhir dan kita boleh menjalankan kehidupan yang seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih atas penggulungan yang dilakukan oleh Cikgu Hajariah. Saya silakan Saudara Rahman untuk rumuskan berkaitan dengan perbincangan kita pada malam ini. Okey, pertama sekali kita kena ucapkan terima kasih kepada semua frontliners, termasuklah guru-guru, termasuklah Cikgu Hajariah dalam mendepani COVID-19, kerana saya percaya mereka adalah golongan yang
ataupun kumpulan yang paling banyak berkorban dalam mengatasi dan memastikan sistem pendidikan kita sama ada formal pun ataupun tidak formal terus berjalan. Bagi saya mereka adalah frontliner yang kritikal dan mereka harus diiktiraf dan dihargai. Kedua, setiap kali kita menghadapi pandemik ataupun krisis di peringkat antarabangsa, kita harus melihat kelompok yang paling terkesan ataupun kelompok yang paling berisiko, the most vulnerable. Kita harus perhatikan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah pelajar-pelajar di luar bandar, pelajar-pelajar yang tidak ada gadget, pelajar-pelajar yang tidak mempunyai jaringan internet. Mereka adalah golongan yang harus kita beri perhatian dan harus dibantu. Yang ketiga adalah kita harap pembuat dasar datang dengan inovasi ataupun idea yang lebih berkesan dan baik untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemik COVID-19. Kerana kalau kita yang perlu memikirkan apa yang harus dilakukan, baik kita yang jadi kerajaan. Dan yang terakhir sekali, saya rasa penting untuk kita, Cahaya Society, Borneo Comrade di Sabah dan NGO-NGO yang lain saling berganding bahu untuk sama-sama berkongsi sumber. Kerana saya rasa ini idea yang perlu difikirkan kerana kita ada banyak sekolah alternatif, kita ada banyak sekolah, mengapa tidak kita berkongsi sumber. Contohnya dalam satu subjek mungkin ada sebuah sekolah tu ada cikgu yang mahir di sana dengan kandungan ataupun konten pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan. Mengapa tidak konten itu dikongsikan dengan sekolah-sekolah lain. Jadi perkongsian sumber ketika COVID-19 ini perlu dilakukan dengan banyak. Dan sekali lagi terima kasih kerana mengundang saya. Salah dan silap saya mohon maaf. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk sesi kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panel kerana sudi untuk menerima jemputan kami dan melakukan perbincangan ini secara dalam talian. Sebelum saya mengakhiri, Cikgu Azwan suruh saya sampaikan salam dan mohon maaf kerana tidak dapat menghadiri webinar malam ini kerana ada masalah yang dihadapi. Jadi saya akhiri webinar ini. Dan untuk saudara-saudara lain yang tidak sempat menonton, boleh lihat siaran ulangan di page Cahaya Society. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.